إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الكرام وأزواجه شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولتكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Dan setelah kalian ditolong untuk beriman dan disadarkan pula kepada tauhid, akan menjadi masalah tugas besar, dan meruntuhkan idhafah ilal khair, mana kepada kebajikan, iaitu kepada tauhid, dan meruntuhkan idhafah tauhid khas. Tauhid khas dia tak ada kata apa, idhafat sandarkan. Selagi kita nampak lagi kita lagi, atau mana kita tidak membuang idhafah, ya, idhafah tu kena buang baru disampai ke Tuhan. Ini banyak kita orang awam ni lah. Ini saya buat, kalau tak cakap pun dalam hati dia. Kalbi kita tu ada perasan kita yang buat, padahal siapa yang lakukan? Ialah Allah Ta'ala. Maka semua tu kena buang, baru dia pergi tauhid yang sebenar. Tauhid mana apa? Mengesakan, ya. Maka bila ada idhafah ila nafsihi, dia sandar pada diri dia, ini saya, mana tauhid? Itulah syirik. Tapi bukan syirik i'tikad, syirik pada pandangan, syirik pada perasaan. Bila perasaan kita nak mengenal Tuhan melalui rasa. Kalau rasa telah tercemar, rosak. Akidah dia tak tercemar, tapi pandangan rasa dia tercemar, dengan sebab memandang diri dia lagi. Matikan la haula wa la quwata illa billah. Tak ada daya pula, dia yang hakikat. Bahawa dia akan terbuka. Dia kenal siapa diri dia, siapa Tuhan sebenar. Maka ego dia tak ada lagi lah, ya. Dia fakir, dia hina dengan Tuhan. Itu mana dia buangkan idhafah. Dan wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf dan yang dianggap baik dalam jalan tauhid, ya. Semua mana benda yang dikatakan ma'ruf, yang disuruh Ta'ala, naklah menyeru ke arah tu, memimpin, menarik manusia ke jalan mengenal dan mentauhidkan Allah Ta'ala dengan sebenar. Sebab dia kalau masuk tauhid sebenar ni, syariat dia settle kan, confirm dia settle. Kalau syariat, kalau masuk tauhid khas, bila orang masuk tauhid, dia sudah ada kerinduan yang kuat dengan Tuhan, ya. Maka syariat memang menjadi amalan tetap dia, ya. Mana mungkin seorang tu rindu kalau kekasih dia punya suruh, dia tak buat. Itu bukan rindu, dia pura-pura. Orang kalau betul-betul rindu, dia akan buat sehabis-habis hebat, dan tak akan datang benda ni melainkan dia kenal. Dia menyusuli pun satu perkara. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Bagi guna waw tu, ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhau, makna benda yang dia kata kena sekali, mutlaqul jam'i. Ataf dengan waw kata mutlaq jam', mutlaq jama', semata-mata himpun. Apa makna semata himpun? Dalam masa yang sama disuruh buat baik, masa yang sama juga kena cegah mungkar. Sebab ada setengah-setengah pahaman kita suruh orang buat baik je. Bila orang dah buat baik, tak adalah dia buat mungkar. Tak betul. Banyak orang semayang keluar nombor ekor kat kocik. Dia semayang betul nombor ekor keluar di rosak, dia masuk balik. Baru lepas semayang salin keluar dekat RNR. Nombor ekor keluar. Tadi baru sujud, macam lepas semayang bawa baik kan, baru keluar je habis. Berapa-berapa dah mengumpat orang, berapa-berapa, ya. Apa makna dia kena dua serentak, amal ma'ruf dan suruh, nahi mungkar pun jalan sekali, baru dia akan jalan sama je, ya. Dan mencegah dari yang mungkar,
yang dianggap buruk dalam jalan tauhid yang mencegah untuk mencapai Allah Ta'ala. Maknanya segala benda yang mencegah untuk mencapai makrifat dengan Tuhan, yang paling besar dia apa? Ru'yatul nafs, memandang akad diri. Ru'yatuka wujudak mani'atun min syuhudillah Ta'ala. Kau memandang akan diri itu mani', menyekat kau daripada sampai syuhud kepada Allah Ta'ala. Habis. Wa ulaika, ini dipanggil wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dan orang-orang yang memberi petunjuk. Ini sebenarnya orang-orang yang wasil sampai ke Tuhan, dan dia menjadi sebab memimpin orang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia panggil mereka lah orang-orang yang beruntung, yang menang di sisi Allah Ta'ala. Yang ukur si manusia banyak dukung menang, dia banyak harta dia menang. Dengan dikurniai pahala yang besar dan darajat yang tinggi. Ini maqamun jam'iyah dan rida. Maqam jamak, mana menghimpunkan pandangan makhluk tadi terus ke Tuhan. Ya, itu memang ittihad. Ittihad bukan pada akidah, ittihad bil syuur. Maknanya pandangan tadi disatukan dalam keperasanan. Itu tak apa. Kalau tingkat ittihad dalam akidah tak boleh. Akidah kita tingkat Tuhan bercampur makhluk kafir. Ya. Ini keperasanan. Perasaan dia dah hilang satu je. Ya. Sebab tu kalau orang berkasih dia kata apa? Tidak sempurna kasih, mula dia kata aku, engkau, aku. Ya. Engkau, aku, engkau. Maknanya apa? Jasad kita bercampur ni bukan. Maknanya selari. Mana dia sama je. Apa yang kendak kekasih dia suka je oleh kekasih dia, itulah dia suka. Ya, itu maksudnya. Kalau dia betul dia kasih tak ada, apa yang Tuhan suka habis semua dia buat. Apa Tuhan larang semua dia tinggal. Baru dia kata kasih betul. Ini kasih ke Tuhan, kasih betul, Tuhan suruh tak buat. Tuhan larang, dia ambat lagi tu kan, belum bertapak kemas mahabbah dia dengan Tuhan. Cuma mahabbah dusta banyak. Mahabbah dusta kat mana? Kat mulut, hati tak masuk. Bersifat orang munafik. Kalau kena kat kita munafik lagi. Tapi munafik apa dia panggil? Munafik amali, bukan munafik i'tikad. Kalau tak i'tikad tu habis terus. Tapi i'tikad dia tak beriman, dia pura-pura. Yang ni dia beriman, cuma amalan perangai dia tu banyak tersasar dia. Disebabkan apa? Kurang makrifat dia dengan Tuhan, kurang mahabbah dia dengan Allah Ta'ala. Mahabbah dia kena kuat. Sebab dia pusing-pusing balik, dia kena zikir banyak. Zikir kena banyak, tembak lama-lama dia terang. Ya, lama-lama dia ada rasa sikit kesedapan dia dengan Allah Ta'ala. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan janganlah kamu wahai pengikut Muhammad SAW yang telah mencapai maqam jam'iyah, telah berjaya menjamakkan, menyatukan pandangan dia terus kepada al-haq. Jangan apa? Jangan menjadikan seperti orang-orang yang bercerai-berai. Orang ahli syariat ni mana orang yang bercerai-berai, mana pandangan dia masih bercerai dengan Tuhan. Nampak dia lagi tuan. Dia berjalan nampak dia semayang nampak dia. Dan berselisih setelah sampai kepada mereka itu keterangan yang jelas yang menunjukkan yang panjang ayat keserba meliputan. Serba meliputi tu maksudnya. Jangan habis disantun satu bagi kan. Keserbermeliputan, mana serba meliputi. Itu mana jamak.
Jawab ada himpun. Dah himpun meliputi lah. Allah Ta'ala tu apa? Muhitun bi kulli syai'. Muhit mana meliputi dengan ilmunya dan dengan zauqi kita. Meliputi makna apa? Tak ada siapa boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Ya, dia perasan tak perasan tu soal lain. Dia perasan sebab dia arif, tak perasan sebab dia jahil, tu je. Ya. Jahil pada sufi panggil tak perasan, jahil tu. Walaupun dia alim 4 mazhab, 10 mazhab. Ayat Quran dia hafal, hadis, ceramah, tapi kalbi dia tak perasan Tuhan, jahil. Itu istilah sufi. Jahil bila orang tu tak perasan Tuhan. Sebab tak keperasanan, sebab dia akan wujudnya ghaflah, lalai. Habis lalai, bila tumbang, syaitan lelau sikit dia, tak payah sepak, dia jenjit telinga tu balik. Orang kalau lalai je, syaitan dia jenjit telinga itu, dia balik habis. Tak payah dia nak pengkis, nak sepak gitu lagi. Mana punca daripada lalai itu bahaya besar. Allah. Dan mereka keterangan yang jelas menunjukkan keserba-meliputan, mana jamiah, dan keselarasan, serta mereka tidak tersadar oleh keterangan itu untuk mencapai tauhid zat. Yang mereka telah dilekakan. Itulah mereka, ulaik, mereka itulah orang-orang yang sengsara, yang binasa dalam kekecewaan dan keterhalangan. Siapakah orang yang binasa kecewa? Orang yang terhijab dengan Tuhan. Bukan orang binasa ni orang yang susah atas dunia, hidup melarat. Itu pandangan ahli dunia. Ahli dunia nampak orang sian, oh teruk dia ni, kaya raya senang dia. Itu pandangan orang yang tidak mengenali jalan makrifat. Orang yang mengenali jalan makrifat sebenarnya ialah keterhalangan, terhijab itulah sengsara. Pasabubul azab wujudul hijab. Punca azab ialah kau terdinding je kalbi dengan Tuhan habis. Kalbi dia payah nak bawa, menderita dia nak tarik kalbi dia menghadap Tuhan. Kami payah. Ya, suruh dia berzikir. Nak boleh 1000 tu mengkil macam naik gunung bukit. Suruh dia bercakap 2 jam tak ada apa-apa. Suruh dia baca Quran 1 jam duduk baca Quran. Berpeluh dia kan. Dalam aircon dia berpeluh. Kau suruh dia berbual baca surat khabar berpuah. 3 majalah khatam. Tak ada apa. Apa mula dalam penyakit besar dalam itu. Ya. Bala tu. Kecewa dalam hidup, binasa dalam hidup bila kalbi tak boleh menghadap Tuhan. Tu je. Ya, kalau mulut menghadap banyak orang boleh temberang kan, bercakap bomba. Tu dia zikir kejap. Habis. Kau menghadap Allah, zat paling sempurna, tak boleh. Apa dalam cas tak kuat. Tu panggil lebay temberang banyak ini. Banyak lebay temberang. Mulut bukan main lagi. Kalbi jam. Tak reti nak berlazat dengan Tuhan, tak reti nak berseronok dengan Tuhan. Sedangkan tu disuruh bi falyafrahu, dengan aku nak kamu gembira. Tuhan kata jangan kau gembira dengan makhluk, mengambil hati makhluk, mengambil pandangan makhluk. Tu semua orang tak sempurna akal lagi. Wa bi zikri falyatanamu, dan dengan zikrullah kamu berasa nikmat. Betul. Nak banding zikir dengan makan pun malu nak cakap. Mana sedap makan dengan zikir? Jawab malu. Kalau makan penuh perasaan dia. Bila zikir rasa tak rasa. Dia rasa dengan makhluk banyak. Itu panggil hijab. Itu dia panggil kekecewaan, kebinasaan, keterhalangan. Lahum azabun azimun, mereka mendapat siksa yang berat dalam neraka kejauhan. Nampak tu? Istilah dia cantik ni. Neraka kejauhan. Mana kejauhan kalbi dengan Tuhan, itu neraka dunia. Lawan di syurga Tuhan apa? Kedampingan diri dengan Tuhan. Itu panggil jannatul mu'ajjalah. Syurga disegerakan. Waliman khafa maqam rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun makam ketuhanan dia, kebesaran Tuhan. 2 akhirat 1, sini 1. Syurga di sini panggil jannatul ma'rifah, ma'rifatan khassah. Ya, tengok dia buat cantik sini bawah. Ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani kata apa? Neraka kejauhan. Bila hati terjauh daripada Tuhan, itu panggil neraka.
Jawabannya apa? Kehampiran tu dia panggil syurga. Masuk syurga. Makrifat, orang yang ahli makrifat apa? Hati dia sentiasa dengan Tuhan. Lenyap makhluk, sahibul hakikah ghaba anil hal. Duduk makam hakikat, lenyap makhluk. Mana dia berlazat dengan Tuhan. Dan imkan serta neraka kemusyrikan dan kesesatan. Musyrik, kesesatan, itu dia panggil apa? Neraka pada hakikat. Dan sebelum tu, lepas tu dia pergi akan neraka yang sebenar di akhirat pula. Neraka dalaman qalbi itu. Kemudian ingatlah kepada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna. Ingatkan kepada mereka, wahai Rasul yang sempurna. Allah. Apa dia? Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azaba bima kuntum takfurun. Allah. Pada hari ketika wajah yang putih berseri-seri. Sebab apa? Diterimanya cahaya pada wajah abadi. Jadi maknanya dia dapat pancaran nur daripada Allah Ta'ala sebab ketaatan ni ahli syurga lah. Dan juga ada pula wajah yang hitam muram kerana selalu berada dalam gelap imkan. Gelap ni imkan, gelap ni makhluk, kegelapan. Kalau gelap sini, sana bulan, sana gelap lah. Terang sini, sana terang. Terang dengan iman, dengan Islam, ma'rifah, mahabbah, itu semua nur, terang. Ada pun orang-orang yang hitam, fa'ammal ladzina aswaddat wujuh. Orang yang wajah dihitam legam, na'udzubillah. Tidak terangkat penutup huwiyah. Oh, bahasa dahsyat. Mana tidak terhijab, tidak terangkat hijab huwiyah. Mana kediaan. Huwiyah tu mana? Hu, asal dia. Siapa dia? Dia sini. Tidak terangkat hijab. Dan tirai mahiyah mereka daripada penglihatan mereka tadi. Mana hakikat diri, mana dia terdapat lepas dari pandangan diri tu mana. Huwiyah. Kalau huwiyah dengan Tuhan dari mana? Kediaan Tuhan. Ini kediaan diri dia. Dia. Kediaan dia dan tirai mahiyah. Mahiyah mana hakikat mereka. Daripada penglihatan mereka dan belum jernih cermin hati mereka dari jejak kemajumukan. Macam-macam bahasa. Kemajemukan, majemuk, dan ragam penyerupaan. Oleh kerana apa tu? Dikatakan pada mereka sebagai teguran dan kecaman. Mana orang-orang yang hitam wajah muka dan wajah kalbi. Wajah muka hitam tahulah kan, bakaran neraka. Wajah kalbi dengan apa? Nampak dia tak nampak Tuhan. Dia perasan dia, tak perasan Tuhan. Itu maksudnya kan. Sebab kalbi akan bersinar bila dia menunggalkan ahadiyah dia dengan Tuhan. Cantik. Bila dia masuk mana, mandang mahiyah diri dia, gelap dia. Allah. Akafartum ba'da imanikum. Mengapa kamu kufur, wahai orang-orang yang binasa di ruang imkan, dalam ruang makhluk ini? Ba'da imanikum, sesudah kamu beriman kepada zat yang wujudnya nascaya dia nascaya, dan ketika niscaya kembali kepadanya. Telah selepas dia beriman kepada Allah Ta'ala. Kenapa kamu tersangkut lagi, tuan? Sebab orang beriman ada bagi dua, yang direct terus ke syurga, yang sangkut. Tapi dia tak kekal sebab iman tu, di situ kelebihan iman. Tapi kalau dia tak pergi pada makrifat yang khasah, dia sangkut. Yang terjun ke dalam neraka ni lah. Gulungan-gulungan yang lalai, ghaflah, disebabkan makrifat khas dia tak ada.
Yakin dia dah ada, tapi nak tetap tu tak ada. Sebab apa? Keperasaan kalbi dia masih lagi banyak dengan makhluk yang terhijab. Dia seronok orang pandang dia seronok orang jack dia seronok dapat perhatian. Itu semua kerja bodoh ni. Kita nak perhatian Allah, bukan perhatian orang. Orang tak perhati kita dah ada hal gitu. Kita dengan dia, itu yang cantik. Kerana itu rasakanlah fazukul azab bima kuntum takfurun. Azab apa? Azab terbuang dan terhalang. Tersupi je pandang tak? Azab kita pandang neraka, tapi hasil dekat dunia. Bila dia terhalang dengan Tuhan, dia terhijab dengan Tuhan, itu punca dia. Kalau hati dia mukasyafah, tidak terhijab, dia sentiasa Tuhan, mana mungkin dia buat maksiat. La yazni zani wa huwa mukmin. Takkan berzina orang yang berzina ketika dia beriman. Mana ketika nur iman tu menyelubungi dia, takkan buat zina kecuali nur daripada ya, dia tahu zina tu kena laknat, tapi nur dia tak kuat, selalu gelap, ada pum tombang. Begitulah pada maksiat yang lain, dia akan tenggelam bila tak ada pick up dalam dia tak kuat. Kerana itu rasakanlah azab terbuang dan terhalang. Mana azab kita terhalang, terhijab dengan Tuhan, terbuang daripada makamul qurbih, kita masuk dalam makam kehampiran dengan Tuhan. Itu azab sebenarnya, ya. Berkata orang tak tumpukan jalan rohani, kata qad azzabakumullahu bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah. Betul. Qad azzabakumullah, sesungguhnya Allah mengazab mereka bil hayatil jismaniyah ar-radi'ah, dengan kehidupan jasmani, jasad luar. Boleh makan, boleh senang, kaya raya, dah ada berjaya. Tuhan dia tak kenal dia kata berjaya apa. Lagi tak makrifat betul Tuhan, tak dapat betul damping dengan Tuhan, itu belum selesai lagi tanggungjawab dia dengan Allah. Qalbi dia mesti diikat dengan kemesraan dengan Tuhan, kelazatan dengan Tuhan, rindu dengan Tuhan. Itu berjalan orang berjaya. Selagi qalbi dia tidak lambat dengan sifat-sifat tersebut, itu dia masih lagi telur di ujung tanduk. Amat bahaya lagi tuan. Banyak orang hebat-hebat keilmuan kan, tapi keperasaan qalbi dia kurang. Banyak tu ahli syariah, akhirnya bom terbalik banyak kan. Nak kata ilmu tak ada, berlambat. Ahli kitab buka surah Baqarah tu, ya ahlal kitab. Mana ahli kitab? Ulama lah, orang yang pakar. Habis tu mana tu dia pergi tukar ayat Tuhan, dia deraka Tuhan. Sebab ni dia punya apa, Swiss dalam tu rosak, Swiss dalam dia rosak, qalbi dia tu. Jadi azab dia apa sih? Tuhan azab dia terhalang dengan Allah Ta'ala qalbi dia di dunia ni. Allah bima kuntum takfurun, disebabkan keakuanmu. Aku, ananiyah, aku. Tuhan tak nak tu, dia nak dia. Bima kuntum, disebabkan keakuanmu. Kuntum takfurun, kamu menjadi kafir, menutupi serta mengganti cahaya zat daripada yang maha wujud, kemurnian tauhid dengan keakuanmu. Kita memandang diri kita bermakna kita menutup, nur memandang cahaya zat yang maha wujud. Waktu dia matikan diri kamu. Mutu qabla an tamutu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Sebab bila mati boleh bertemu dia. Kalau mati zahir, begitulah makna dia. Yang dia nak sini ialah mati maknawi. Maka perasaan diri itu tutup, baru dia akan buka keperasaan dengan dia. Atau lazat yang paling hebat ini. Kemudian wa amman ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah ila an sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim.